baginda, para sahabat, para sediqin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita pada malam ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Allah, Kau tetapkan hati kami, Ya Allah, pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, Ya Allah, Engkau lah, Ya Allah, yang boleh mengubah hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami, Ya Allah, daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian, Ya Allah, kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina hikmatak. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpah kepada kami min khazain, dari segala sudut khazanah rahmati, rahmat kasih sayang kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala beri. Moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur. InsyaAllah, alhamdulillah, kita sambung lagi dalam pengajian kitab Begitulah Rupanya Kisah Nabi Adam dan juga cerita Sahih dari Langit. Cerita tentang Nabi ni. Kita boleh cerita tentang tapi keingat Al-Quran bukanlah kitab sejarah, tetapi Al-Quran adalah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dia adalah kitab peringatan dan pelajaran. Jadi semua yang ada dalam ni bukan nak cerita tentang Adam. Sebenarnya hakikatnya adalah untuk memberikan peringatan kepada kita semua. Jadi bab yang ke-20. Bab yang ke-20 pada hari ini, iaitu bab kullul malaikah, semua malaikat. Maksudnya tak ada malaikat yang tak sujud kepada Nabi Adam. Maksudnya tak ada malaikat lain. Tidak ada malaikat yang tidak sujud. Semua sujud kepada Adam. Illa iblis, melainkan iblis. Saja sujud mereka kepada Adam adalah tanda mereka ibadah kepada Allah. Jadi sujud ada malaikat kepada Adam ni merupakan ibadat pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi insya-Allah, moga-moga kita menjadi orang yang beriman, insya-Allah. Jadi Kak Latif Pongsin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nur Akilah bin Muhammad Fuad, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ida Irma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah Yaakob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah. Okey, semua dikatakan setelah mana Nabi Adam berjaya
berjaya dalam menduduki ujian. Maksudnya sebelum ni kita dah tengok bahawa setelah Adam ini diberikan ujian kerana malaikat tanya, layak ke Adam tu? Gitulah maksudnya. Nak jadi khalifah, maka Allah buktikan dengan pertandingan. Satu iaitu pertandingan, iaitu antaranya terbukti kebuktian tentang akal dan juga lidah. Maka akhirnya terpegun malaikat. Begitulah. Dan akhirnya malaikat percayalah bahawa memang Adam adalah hebat. Kenapa? Dua benda, iaitu akal dan juga tutur bicara. Lidah. Lidah. Itu di antara yang disebut. Yang seterusnya hari ini, malaikat mengatakan bahawa mereka ni sujud. Allah suruh sujud kepada Adam. Adalah tanda mereka ni supaya beribadah kepada Allah. Setelah mana Nabi Adam berjaya dalam ujian tersebut, yang hari itu tu, dan mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh para malaikat, lalu mereka mengetahui kelebihan yang ada pada baginda. Lalu mereka pun meyakini bahawa baginda ialah orang yang paling makhluk yang paling layak untuk menjadi khalifah. Bukan malaikat, bukan jin, bukan binatang dan sebagainya, tetapi abna Adam. Ibna Adam, anak Adam. Kemudian Allah berkehendak untuk memuliakan makhluk ciptaannya. Allah pula berkehendak untuk memuliakan Adam. Memuliakan Adam. Jadi itulah. Okey, jadinya ketika mana saat Allah ni berkehendak untuk memuliakan makhluk ciptaannya iaitu Adam tu, lalu dia memerintahkan para malaikat agar sujud kepadanya. Dia suruh semua sekali penduduk langit supaya sujud kepada Adam. Jadinya masa tu semua sujud illa iblis, melainkan iblis. Dia seekor. Iblis ni seekor, dia bukan banyak, dia bukan kaum. Iblis bukan kaum. Dan dia juga adalah, dia kata dan iblis ini adalah kana minal jin. Dia adalah dari kalangan jin, bukan malaikat. Dengan segera mereka melaksanakan perintah tersebut. Malaikat itu terus segera melaksanakan perintah tersebut kerana mentaati Allah. Firman Allah dalam surah Sad ayat 71 hingga 73. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Maksud dia, dan ingatlah wahai hamba Allah, wahai umat Muhammad, wahai kita semua, wahai orang-orang JNI, wahai Khairul Fahmi, ingatlah bahawa ketika mana Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku yang ini Allah hendak menciptakan khalifah, iaitu Adam ataupun manusia. Aku hendak menciptakan manusia, iaitu Adam, daripada tanah. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, aku dah jadikan, kemudian aku sempurnakan kejadiannya, serta aku tiupkan padanya roh daripada ciptaanku, maka roh disebut dalam Al-Quran roh aku, tapi sebenarnya roh ciptaan aku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya, serta setelah selesai kejadian Adam, maka sujudlah malaikat semua kepadanya. Maksudnya Allah nak bagi tahu sebelum lagi Allah ciptakan Adam ini, kan, Allah dah suruh sujud dah. Jadi setelah selesai kejadian Adam, maka sujudlah sekalian malaikat semua sekali. Semua, maksudnya di sini disebut kulluhum ajma'un. Semua. Tak ada yang tertinggal. Maksudnya walaupun malaikatul maut. Walaupun malaikatul maut. Nama kan yang dipanggil dalam Al-Quran malaikatul maut. Dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis yang sahih maupun yang dhaif, bahkan yang dhaif sekalipun tidak pernah menyebut nama dia hanya menyebut nama malaikatul maut. Ini ingat tidak ada satu pun riwayat baik yang dhaif bahkan sahih. Lagi dah, Al-Quran tidak pernah menyebut satu riwayat pun nama malaikat maut itu sebagai Israel. Israel tak ada. Jadi setelah masuk kurun ke berapa Islam, hijrah, masuk orang-orang Yunan, masuk orang-orang Bani Israel, masuk Islam, maka dia bawakan cerita-cerita dongeng
Mula cerita-cerita dongeng, cerita-cerita penglipur lara, ataupun berita-berita Israeliat dahulu kala atuk-atuk nenek dia, dia kata dulu sebenarnya Malaikatul Maut ini ada nama. Ada nama. Dan namanya itu adalah kemungkinan disebut sebagai Israel. Israel. Tak ada riwayat. Jadi perkataan Israel itu kena tahu. Dia hanyalah cerita-cerita orang-orang dulu. Cerita-cerita orang-orang dulu yang tak ada sandaran. Jadi nak sebut Malaikatul Maut lebih baik. Nak sebut Israel pun boleh. Tidak ada masalah. Cuma kena i'tiqad dalam hati. Nama Israel itu kemungkinan saja. Nama yang betulnya adalah Malaikatul Maut. Malaikatul Maut. Ini faham lah. Jadi benda ni kena tahu. Yang mana Israeliat. Yang mana cerita penglipur lara. Yang mana cerita dari Al-Quran. Yang mana cerita dari hadis yang daif sekalipun tidak ada sebut. Jadi kena tahu. Kena faham. Nama Adam ada dalam Quran. Nama Iblis ada dalam Quran. Dalam hadis pun ada. Tapi nama Israel tak ada. Bukan saya kata salah nama tu. Benar Nabi SAW wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ketika mana disebut tentang nama, tentang cerita Bani Israel. Yang masuk Islam ni Bani Israel. Maka telah datang kepada kamu cerita Bani Israel, Israeliat, maka fala tukazzib wala tusaddiquhum. Jangan kamu terima. Jangan kamu benarkan cerita tersebut. Wala tukazzibuhum. Dan jangan kamu mendustakan pula. Maksudnya tolak pun jangan, terima pun jangan. Maksudnya kita ambil lah sebagai panduan. Macam cerita-cerita orang dulu, cerita apa kura-kura, kura-kura dengan arnab. Ini cerita ni tak ada sandaran. Tak ada sandaran. Israeliat. Cerita yang tak ada sandaran. Tok-tok guru kita, tok-tok kita cerita. Arnab dan kura-kura. Satu pertandingan yang yang megah, yang cukup terkenal. Yang sehingga seantero dunia kenal. Daripada Kedah, Kelantan, Johor, Indonesia sekalipun. Kita ceritakan bahawa satu pertandingan yang hebat. Yang di perlawanan di antara kura-kura dan arnab. Dan akhirnya, yang menangnya adalah arnab. Yang menangnya adalah arnab. Betul tak? Ke siapa? Nah, kura-kura tak? Jadi semua orang tahu sebenarnya kura-kura yang menang. Sebab Ustaz, yang menangnya kura-kura, walaupun arnab tu asalnya dia menang, ada kerana kesombongan, kerana kebongkakan, mungkin dari maka kalahlah arnab. Jadi semua orang tahu. Tapi kisah ni juga dipanggil penglipur lara. Kisah ni juga tidak ada dalil, riwayat. Tapi nak percaya boleh. Tak ada masalah. Nak percaya sungguh-sungguh pun tak tambah iman, tak kurang iman. Tak percaya pun tak tambah iman, tak kurang iman. Maksud saya macam itulah. Maksud Nabi begitu. Sekiranya cerita tersebut tidak menambah iman, tidak mengurang iman, maka cerita tu boleh. Cuma kalau cerita tu dia bercanggah dengan apa yang Nabi sebut, baru boleh tolak. Maka cerita tersebut tidak ada tambahan, maka tidak ada perkara yang boleh menambah iman, mengurang iman, maka nak percaya boleh. Tak nak percaya pun boleh. Selagi mana dia boleh buat ambil kebaikan. Cuma jangan i'tiqad. Yang kita risau, kita i'tiqad bahawa Israel itu nama yang dipanggil dalam Islam. Yang ni paling kita tak nak dengar. Yang kita i'tiqad bahawa Israel itu nama malaikat. Yakin sungguh bahawa kita kena percaya dengan malaikat nama Israel. Malaikat nama Israel alaihissalatu wassalam. Sedangkan nama tersebut adalah panggilan daripada Bani Israel. Bani Israel. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah bila kita menyebut tentang kataan ulang baliklah kan. Suwaya Mat Zahgi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Lela Hashim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zainab Long. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Quran kan, Kak Azrina, Al-Quran kita petunjuk peringatan sepanjang zaman. Jadi ingat, Al-Quran ni bukan nak baca tentang sejarah dia. Tentang Nabi Daud, ya betul. Tapi sebenarnya Al-Quran itu untuk supaya kita deep, kita ambil peringatan. Bukan untuk cerita tentang Nabi Adam, kan? Tetapi kita nak cerita tentang kita ni, apa peringatan yang kita dapat ambil. Assalamualaikum Ustaz. Yuzra Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti Maimuda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zakia Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rashid tu kan? Selimut putih.
Bila Israel datang memanggil. Ada lagu tu kan. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Israel pun boleh. Cuma saya nak bagi tahu yang mana cerita Israeliat, yang mana tidak. Dalam kitab-kitab tafsir, bukan dalam kitab tafsir ni Bani Islam kitab ni. Contoh kitab Ibn Katsir ni. Ni banyak ni. Banyak cerita tentang Bani Israel. Tak apa. Cerita. Maka tak ada masalah. Dimasukkan supaya dia macam jenis Ajinomoto dalam makan. Tak ada masalah. Maksudnya, nak masuk tapi jangan banyak. Supaya kita kena tahu dalam ni ada Ajinomoto. Ada orang tak suka dengan Ajinomoto. Jadi tak letak Ajinomoto. Pun boleh. Nak letak Ajinomoto pun boleh. Cuma kena hati-hati. Jangan Ajinomoto tu diibarat pengelipur lara lah. Jangan terlampau banyak. Dia jadi penyakit. Israeliat ni jadi penyakit kepada cerita-cerita. Cerita rakyat ni kalau banyak sangat cerita dari kita, sehingga anak-anak kita ni jadi penyakit. Sehingga mereka tak tahu cerita yang sebenar. Cerita yang sebenar yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tajuknya kitab ini adalah cerita sahih dari langit. Sebab tu cerita sahih. Dan kemudian hidup tenang tanpa Israeliat. Kita tenang, seronok hidup. Tak ada Israeliat ni seronok sebenarnya hidup. Tak payah duk banyak mikir bahawa beginilah. Tak payah. Kita ambil apa yang dalam Quran, kita terus belajar. Lagi best. Cuma saya bagi tahu juga supaya kita kitab tafsir juga bagi tahu. Tak, supaya dengan cerita tersebut, kemungkinan ada baik dia yang kita boleh ambil daripada kebaikan. Dan juga kadang-kadang dia letak dalam tafsir supaya nak bagi tahu kat kita yang bahawa kisah tu Israeliat. Kalau dia tak letak dalam tafsir, tak tahu. Kisah tu Israeliat. Kan? Allah Alam. Jadinya seterusnya, kemudian dikata apabila ingatlah peristiwa ketika mana semua malaikat masuk, malaikat sujud melainkan iblis. Dan kemudian kulluhum, maksudnya diletakkan kepadanya itu kulluhum ajma'un, semua para malaikat, termasuklah malaikatul maut. Faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Ayat ini menunjukkan cara sujud yang diperintahkan kepada mereka itu. Ia menjelaskan bahawa sujud ialah sujud yang hakiki. Seperti sujud, dikata sujud tersebut ialah sujud yang hakiki. Seperti sujud kepada Allah dalam solat dengan 7 anggota badan. Maksudnya, faqa'u lahu sajidin. Maka hendaklah kamu sujud. Maka sujud kat situ tu, dia menjelaskan bahawa sujud tersebut ialah sujud yang hakiki. Dia bukan sujud biasa-biasa. Dia bukan sujud tanda-tanda sebagai sujud ini mungkin, sujud ni mungkin, Ustaz. Mungkin dia bukan sujud secara hakiki kot. Dia cuma mungkin Allah bagi macam sujud ni macam tanda mulia lah. Tetapi tidak. Jadi dimaksudkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ini, faqa'u lahu sajidin, ini ialah sujud yang hakiki. Yang mana sujud tersebut disujud kepada, seperti mana kita sujud kepada Allah dalam solat dengan 7 anggota badan. Ada nak tanya? Kalau nak tanya terus boleh boleh unmute dan terus bertanya, ataupun tak nak unmute boleh terus diletak dalam Google dalam Google. Saya dah type kat chat room, Ustaz. Boleh. Yang mana tanya boleh terus chatting. Tak ada masalah. Boleh chatting terus ataupun nak terus unmute boleh. Saya jenis orang tak ada masalah. Mungkin ustaz lain tak boleh ikut cara ustaz tu lah. Tapi kalau saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah nak tanya terus. Nak tanya terus sebab takut ialah biasalah bonda-bonda ni kadang-kadang bila tunggu nanti next last apa pun tak ada. Lala dia lupa nak tanya apa. Jadi kalau mungkin dia malu nak tanya, mungkin nak nyampuk cakap ustaz, type je lah. Type. Lagi senang. Okey. Jadinya saya baca ni, saya senang baca. Saya suka baca mesej. Tengah baca pun ni. Okey. Okey. Assalamualaikum Ustaz Zaliha. Kak Zaliha Noh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah. Penambah perasa. Jadi, penambah perasa ni boleh. Tak ada masalah. Cuma ada yang tak suka. Tapi penambah perasa ni kena hati-hati. Jangan terlampau banyak. Dia jadi penyakit. Jadi begitu juga dengan cerita-cerita dalam Al-Quran ini. Penambah perasa ni terlampau banyak. Pelipur lara ni. Sehingga jadi penyakit pada orang kita ni suka dengar cerita. Bukan suka ambil pelajaran. Suka dengar cerita. Dan last, tak jadi apa. Tak jadi apa. Jadinya ketika mana ketika dia macam cerita Avenger, suka cerita pelik-pelik, seronok, cerita hantu, itulah. Jadi kita pun suka tengok cerita Nabi ni pelik-pelik. Padahal yang kita nak ambil dari Nabi ni macam mana pengorbanan dia yang kita dapat ambil. Sesungguhnya sujud dalam ayat ini pada asasnya adalah dirujuk kepada perbuatan sujud yang diketahui umum.
lafaz tersebut tidak bersalahan dengan zahir makna, melainkan adanya qarinah, kaitan. Inilah bukti yang menunjukkan selain zahir perbuatan sujud, namun demikian tidak ada sebarang ayat Al-Quran yang menunjukkan bukti tersebut. Maka asal perbuatan sujud dirujuk kepada zahir perbuatan sujud yang diketahui umum. Jadi Allah sebut sini, dan Nabi pun tak pernah sebut. Nabi tak pernah bincang benda ni. Macam mana sujudnya Allah, sujudnya yang Allah suruh kepada Adam ni, Nabi pun tak pernah sebut. Nabi pun tak pernah sebut. Jadi cuma sekadar memang Allah bagi tahu sujud. Yang mana diketahui umum orang Arab, sujud tu macam sujud yang tujuh, macam kita sujud dalam solat. Kemudian orang Arab pun faham macam tu. Dan Nabi pun tak terangkan sujud macam mana. Kemudian ditambah dengan perkataan faqa'u yang menunjukkan bahawa perbuatan sujud itu adalah sujud yang hakiki dan zahir di atas permukaan tanah. Maksudnya, mesti kepala dia kat bawah. Permukaan perkataan faqa'u tadi tu menunjukkan bahawa sujud itu memang sujud dari segi hakiki, memang akan adatnya orang Arab sujud begitu, akan sujud pada tanah. Sujud kepala ni kepada tanah. Huruf fa, yang faqa'u dalam huruf faqa'u itu terletak pada kedudukan jawab syarat dengan partikel idza adalah zaraf lil mustaqbal ma'a syarat. Manakala ayat sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi pula adalah fi'al syarat. Ayat faqa'u lahu sajidin adalah jawab syarat. Ini semua i'rab. Saya baca je. Jadi kita cuma nak faham bahawa ulama' ni bincang tentang perkataan faqa'u sujud tadi tu, bukan dia main dasar je. Mungkin juga Ustaz. Ya, saya rasa sujud dekat sini ni, saya pun cakap dulu contohnya. Faqa'u lahu sajidin. Ustaz rasa dia tu sujud macam mana tak? Saya rasa. Saya pun jawab macam tu. Okey, Kak Siti Maimudah, dia kata, Ustaz macam mana contoh? Sujud tu macam mana Ustaz? Oh, saya rasa lah, takkanlah sujud macam sujud kepada Allah. Sujud tu mesti simbolik je. Saya pun fikir macam tu. Sudah. Saya pakai rasa. Pakai rasa habis. Tolak saya. Kalau fahami tu tak payah bagi kuliah. Dia pakai rasa. Benda agama dia pakai rasa. Bukan pakai ilmu. Dia pakai rasa je. Kalau nak rasa juga, bolehlah makan Maggi. Lepas ni. Bolehlah pilih rasa. Nak rasa tom yum ataupun kari. Ataupun kari. Ditambah dengan telur. Oi, sedap. Lagi-lagi dimakan pada musim hujan di Johor Bahru ni. Johor Bahru ni straight hujan. Straight hujan. Jadi jangan jawab rasa. Tak boleh. Sebab tu ulama' ni diletakkan logah, i'rab. Al-Quran ni bahasa dia ada seni dia. Ada ilmu dia. Maka kita serahkan pada ulama'. Ingat, Wahab Al-Zuhaili pun dia tak ambil i'rab daripada diri dia. Walaupun dia hebat. Menafsirkan banyak kitab dia. Dia favorite kitab dia ni. Direct kitab. Tapi dia ambil i'rab daripada Zamakhsyari. Iaitu ulama' logah. Ulama' logah. Padahal dia ulama' tafsir. Tapi dia ambil i'rab bahasa logah itu daripada ulama' logah. Maksudnya ulama' logah ni, ulama' logah. Dia ambil hadis daripada ulama' hadis. Imam Bukhari, Muslim. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pandangan Imam Nawawi. Walaupun dia ulama' tafsir. Jadi, kita ni sama juga. Sama juga. Ada orang yang pandai ni, maka dia gunakan bidang dia. Maka dia tak pandai, dia panggil orang yang ini. Jadi, kita ni, dengar je lah. Faham gitulah. Jangan kita pakai rasa. Jangan pakai rasa, saya rasa lah Ustaz. Punyalah pernah ulama' bincang. Seorang kita jenis senang je. Pakai insting. Insting. Jadinya, maksudnya, sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya ruh ciptaanku. Bermaksud, malaikat ini rebah. Sujud kepada Adam setelah baginda disempurnakan dan ditiupkan dengan ruh oleh Allah. Perkataan faqa'u ada fi'al amar, dia saya terangkan dengan dia, iaitu kata suruhan. Maksudnya sujudlah. Maksudnya kata ni kata suruh, perintah. Bukannya benda yang main kata pernyataan. Lalu malaikat pun sujud. Tidak. Maka dalam ayat ini maka perintah. Ya Allah pun kata, maka sujudlah wahai malaikat. Manakala fi'al madinya waqa'a. Contohnya laki itu telah rebah dari keadaan waqa'a itu rebah. Maka rebahlah kamu dengan keadaan yang bersujud. Lalu laki itu rebah dalam keadaan bersujud, iaitu di atas tanah. Ini para ulama' memang diambil i'rab bahawa memang makna sujud tadi tu sujud di atas tanah. Rebah. Badannya, kepalanya tu atas tanah sebagaimana kita solat. Itu makna umum. Makna umum. Jadi kita kena faham makna umum dia.
Jadi begitu kembalinya kepada Imam Malik. Pandangan Imam Malik rahimallahu ta'ala ketika bertanyakan benda-benda macam ni. Iaitu semoga Allah merahmati Imam Malik ketika menjawab persoalan yang dilontarkan oleh seseorang tentang perkara yang tak pernah ditanya pada zaman Rasulullah. Jadi bagaimana, sama-sama lah, bagaimana maksudnya sujudnya Adam. Bagaimana sujudnya malaikat. Benda tu tak ada pada zaman tu, yang Nabi pun tak pernah bincang. Maka ketika itulah, maka jawapan yang paling baik. Bagaimana dijawab secara mantik dan kiasnya oleh Imam Malik, lalu dia berjawab, tentulah makna sujud semua orang tahu. Makna sujud semua orang tahu. Sujud yang disebut tadi dalam i'rab, sujud seperti sujudnya manusia ketika solat. Semua orang tahu, orang Arab tahu. Dan bagaimana pula sujudnya itu? Bagaimana pula sujudnya Adam? Sujudnya malaikat kepada Adam? Tak ada siapa pun tahu. Sebab Nabi tak pernah bagi tahu. Dan sahabat pun tak pernah tanya. Maka beriman dengan malaikat, beriman dengan bahawa dengan Al-Quran bahawa malaikat sujud kepada Adam, ini wajib. Dalam Al-Quran sebut. Tetapi menyoal tentangnya. Menyoal bagaimana dia sujud. Soalan tu keluar daripada mulut kita, bagaimana sujudnya Adam? Ustaz, bagaimana agaknya Adam tu disujud? Yang ni bid'ah. Sebab apa bid'ah? Sebab perbuatan ni baru berlaku zaman ni. Zaman-zaman dulu tak pernah. Zaman sahabat tak pernah tanya Nabi macam mana sujud tu. Macam mana sujud. Jadi bila sahabat nak pernah tanya, soalan di sini bukanlah kata salah soalan tu. Cuma remeh lah. Maksudnya kalau kita berdebat tentang sujud macam mana, sedangkan zaman Rasulullah tak ada yang tanya, menunjukkan bahawa sahabat Nabi ni masuk syurga. Radhiyallahu anhum. Tanpa dia tahu malaikat tu sujud kepada Adam, bagaimana bentuk dia. Tapi dia boleh masuk syurga. Jadi benda ni tak penting mana lah. Nak cerita kat sini, tak penting mana lah. Nak tahu Adam tu, malaikat sujud dengan Adam ni macam mana cara dia tu. Tak penting mana. Sebab sahabat Nabi ni bila dengar benda tu, dia terus sami'na wa ata'na, taat. Dan kemudian dia terus ambil ibrah dari cerita tersebut bahawa manusia ni hebat. Manusia ni hebat. Sehingga malaikat pun sujud kepada Adam. Cukup, tu je. Jadi kita ambil peringatan dari kisah tersebut kerana nak tunjukkan hebatnya manusia ni sampai semua penduduk langit diminta sujud. Jadi kita kena bangga bahawa kita adalah manusia. Itu je, terus. Okey. Dan kemudian sesungguhnya para malaikat telah sujud kepada Nabi Adam dengan menundukkan kepala mereka di atas tanah. Sujud mereka itu sama seperti kita bersujud dalam solat. Maksudnya mulianya, Masya Allah. Ini semua milik Allah. Ya Allah, hebatnya manusia. Hebatnya manusia yang Allah ciptakan. Kita ni lebih hebat daripada apa yang kita jangka. Kita ni sebenarnya lebih hebat daripada apa yang kita jangkakan. Otak kita, mata kita ni sebenarnya lebih hebat daripada apa yang kita fikirkan. Selain itu, sujud mereka kepada Adam adalah tanda memuliakan. Tanda memuliakan dan meraihkan baginda serta mengiktiraf kedudukan dan juga kelebihan yang dikurniakan kepadanya, iaitu akal dan juga lidah. Meskipun demikian, sujud tersebut bukanlah sujud menyembah. Tapi semua kena percaya bahawa sujud itu bukan menyembah. Kerana menyembah ini hanyalah pada Allah. Meskipun demikian, sujud tersebut bukanlah sujud menyembah. Kerana sujud sembahan tidak akan berlaku melainkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud pada malaikat adalah ibadah kepada Allah. Sujud ni kepada malaikat itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Kak Rohana Kasim, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Amanira Suhana, banyak tengok cerita tak sahih anak-anak sekarang. Jadi banyak cerita. Tapi kalau tak sahih tu kena boleh tak sahih. Tapi kena tahu, itu je lah. Dia tak ada masalah kalau kita nak tahu benda tu. Contohnya, contoh. Contoh. Kita baca suratul Fatihah di dalam lepas solat. Lepas solat maghrib kan kita baca Astaghfirullah 3 kali. Kan? Astaghfirullah 3 kali. Ataupun kita baca, kita sapu kepala. Sapu kepala. Jadi ada hadis yang sebut bahawa barang siapa yang sapu kepala dia dan berdekat lepas solat, disapu kepala. Kan? Maka itu hadis tu daif, yang amat jiddan. Daif jiddan. Maka kita kena tahulah bahawa dalam fiqh Syafi'i tak ada sebenarnya sapu kepala. Yang ada dalam tu adalah fiqh Imam Ghazali. Fiqh Imam Ghazali yang disapu kepala. Jadi kena tahulah hadis tu daif. Jadi kena tahu. Sekurang-kurangnya nak buat. Saya pun buat. Tapi saya tahulah ini daif. Jadi tak ada hujah. Dan kemudian ada lagi yang kita biasa buat, iaitu pertama Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ini asal hadis. Tapi Astaghfirullahalazim
pertambahan Al-Azim itu adalah satu tambahan yang kita kena tahu. Itu bukan asal. Jadi asalnya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kita tambah Al-Azim, Al-Azim, Al-Azim 3 kali tadi. Nah, kita nak kena bagi tahu bahawa itu bukan sunnah. Itu cuma tambahan. Jadi kalau kita nak cepat, kita boleh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu juga dengan suratul Fatihah selepas solat. Selepas solat, zikir, baca daripada Allahumma tassalam, baca Fatihah. Fatihah tidak ada pada zaman hadis Nabi tentang bacaan Fatihah selepas solat. Yang ada Ayatul Kursi. Tapi kita baca Allahumma tassalam, lepas tu baca Fatihah, kemudian Ayatul Kursi. Tak ada masalah. Nak baca Fatihah pun tak apa. Cuma kita kena i'tikad bahawa bacaan Fatihah itu tambahan. Bacaan Fatihah itu tambahan. Jadi kalau waktu kita terdesak, nak cepat, nak kena ada masalah cepat, nak masak kejap lagi, ada tamu datang, maka yang kita nak tinggalkan mana? Yang kita nak tinggalkan adalah yang tambahan. Contoh kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kita nak kena baca ni, yang kena habiskan yang ayat kursi. Fatihah tinggal. Ini terbalik. Ini bila kita tak tahu benda ni, yang menyebabkan nanti di masjid kadang-kadang ada nak cepat, ada kuliah ke, ada tahlil ke lepas ni, yang dipotong semua yang sunnah. Astagfirullah, 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 Al-Fatihah. Semua dipotong. Yang dibaca yang tambahan. Nah, ini masalah. Nah, sebab dia tak tahu yang mana sebenarnya yang asal, yang mana tambahan. Yang mana tambahan. Yang ini merosakkan zikir tu sendiri. Sebab tu kena bagi tahu yang mana tambahan, yang mana dia punya pentol ni kalau Jawa, yang mana dia punya tambahan. Patutnya Fatihah tu yang kita tinggalkan. Kita baca lain. Fatihah tinggalkan, kita baca zikir yang sunnah. Jadi wallahu a'lam. Jadi sekurang-kurangnya tak ada masalah baca Fatihah. Tapi kena tahu bahawa Fatihah adalah tambahan. Saya pun baca. Di Johor ni saya baca. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma kita kena tahu bahawa Fatihah itu hanya tambahan. Bukan zikir maksur yang dari Rasulullah SAW. Nak tinggalkan pun tak pun. Jadi kalau nak cepat, jangan dah ditinggalkan yang lain. Dia tinggalkan ayat kursi. Fatihah baca. Fatihah apa? Fatihah baca. Yang ni jadi masalah. Jadinya ketika mana saat bahawa Adam ini diperintahkan supaya sujud kepada para malaikat, itu adalah merupakan ibadat. Sesungguhnya Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Ketika sujud kepadanya, mereka benar-benar telah melaksanakan perintah Allah. Justru sujud mereka kepada Adam adalah tanda mereka telah beribadat kepada Allah. Maksudnya bukan beribadat kepada Adam, tapi sujud kepada Adam adalah perintah Allah, bukan perintah Adam. Jadi disujud kepada Adam itu kerana Allah. Jadi adalah tanda dia ni ubudiyah, ta'abbud dia kepada Allah, taat dia kepada Allah, bukan taat kepada Adam. Taat kepada Adam. Jadi banyak cerita yang tak selayak. Ustaz nak tanya. Tak mau tanya je. Assalamualaikum Ustaz, Suranai Zulina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zurina Abu Bakar. Macam mana boleh jadi selibas dari tadika lagi nama-nama 10 malaikat yang wajib diketahui termasuk nama malaikat Israel? Patutnya nama malaikat tu letak Malaikatul Maut. Dia memang 10 tu, dia bermaksud malaikat Israel itu adalah Malaikatul Maut. Maksudnya dia nak masukkan Israel itu adalah Malaikatul Maut. Cuma diletakkan nama Malaikatul Israel. Israel. Tapi kita dah maklum bahawa yang dinamakan Israel itu adalah Malaikatul Maut. Adalah Malaikatul Maut. Jadi itu biasa kat silibus-silibus Sekolah Kedah kita ni banyak. Tapi tak apa, tak ada masalah pun. Sebab tok guru kita dulu kalau ada pun kesilapan dalam penulisan dia, kita lagi banyak silap. Kita lagi banyak silap. Sebab tu saya tak berminat sangat nak menceritakan apa. Dulu pun Ustaz salah Ustaz. Dulu tu ialah manusia. Jadi kelemahan dia. Tapi dia punya kelebihan dia. Ada banyak. Ustaz minta maaf. Bila dah belajar macam ni, maknanya kefahaman tu salah ke macam mana? Okey, dia beginilah. Dan Rasulullah pernah sebut, maka seorang itu tidak akan pernah berjaya dalam hidup dia. Nabi sebut dalam Azkar Imam Nawawi. Iaitu satu kaum yang selalu menyalahkan kaum-kaum yang terdahulu. Jadi Rasulullah dia tak pernah menyalahkan kaum-kaum dia, mak bapak dia dulu. Sebab mak bapak dia dulu tak dapat wahyu. Jadi kita ni pun, tok guru kita dulu ni pun tak macam kita. Mereka terhad dapat ilmu. Mereka bersungguh-sungguh dari zaman tahun 40-an, daripada kitab tak pernah dapat. Mereka kena keluar pergi Mekah, balik tunggu tok guru datang. Jadi agama Islam tu susah nak dapat info tu. Nak kedai buku tak ada. Jadi mereka pertahankan Islam dengan cara mereka, dengan ilmu yang mereka ada. Alhamdulillah.
sehingga hari ini Islamisasi di Malaysia cukup hebat kerana apa? Kerana walaupun mereka tidak ada ilmu sangat. Kadang-kadang guru agama saya dulu pun tak pandai cakap Arab, tak pandai. Sekarang saya pandai cakap Arab, dia tak pandai cakap Arab. Malah saya kalau baca Quran, saya punya bacaan lebih baik daripada dia, walaupun dia guru saya. Tapi hebatnya dia, bila baca Quran tu, dia letak dekat air, sembuh penyakit orang tu. Saya baca Quran, tak sembuh pula penyakit. Maksudnya, kadang-kadang kita ni kadang-kadang baca Quran ada tapi sombong. Tapi sombong rasa lebih baik. Sebab kita ni pandai kerana orang-orang yang sebelum kita. Jadi hari ini kita nak sebut tentang kalau ada pun kesilapan, terus biarlah kita yang baru ni terus memperbaiki kesilapan tersebut. Ustaz kata kita, okey macam saya faham apa Ustaz cakap tu, insyaAllah. Maknanya tindakannya saya kena memperbaiki kefahaman untuk generasi seterusnya. Betul. Kalau saya tak ambil peranan tu, saya berdosa tak? Betul. Wajib sebab kita mesti menyampaikan. Berat ni. Kalau boleh menyampaikan, jangan sampai menyalahkan lah. Faham. Method nak menyampaikan tu pun kena bijak tak? Sebab hari ni saya mengingat ada orang-orang yang berpangkat doktor, falsafah. Dia cakap ketawa-tawa. Ni orang dulu ni. Dia kata, cakap tu macam ketawa-tawa. Saya tak suka sebenarnya. Faham. Statement tu bahaya, betul. Saya tak suka. Sedangkan tok-tok guru kita dulu memperjuangkan agama. Walaupun dia tak pandai, tak apa. Dia kata apa? Hari ni kalau ustaz-ustaz, dia cakap Arab dulu. Kalau tak pandai cakap Arab, dia tak nak dengar cakap orang tu. Ustaz-ustaz kita dulu, mana pandai cakap Arab? Kan? Tapi dia ajar kita semayang. Kan? Dari dulu tok-tok guru kita dekat sekolah, mana pandai cakap Arab? Tapi mereka telah mengembangkan agama Islam, walaupun mereka tak pernah cakap Arab. Muta' al-Badrin. Walaupun dia kitab yang suruh Allah kitab dia, punya susah nak baca. Tapi semua orang baca kitab dia. Hari ni tesis-tesis kitab-kitab doktor-doktor yang hebat falsafah, walaupun hebat kitab dia, tapi tak siapa yang baca kat perpustakaan. Itu antara barakahnya. Jadi moga-moga Allah selamatkan kita daripada selalu menyalahkan kaum-kaum yang terdahulu. Malah kalau ada benda yang baik, maka terus kita menyampaikan yang baik. Dan kaum-kaum yang dahulu, kita doakan supaya Allah memberkati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita diminta oleh Allah supaya kita berdoa pada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami. Waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan kawan-kawan dan orang-orang yang terdahulu sabaquna bil iman, yang telah mula-mula beriman sebelum kami. Dan kemudian janganlah kamu berada dalam hati-hati kami ini hasad dengki dan perasaan tak suka kepada orang-orang yang sebelum kami. Maksud itu doa yang kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada satu sedikit pun rasa benci dengan orang-orang yang beriman sebelum kami. Maksudnya begitulah. Wallahu a'lam. Jadi kita kalau tak pandai, jangan salahkan orang dululah. Salahkan diri sendiri. Jadi saya itulah, wallahu a'lam. Jadi saya kadang-kadang sangat-sangat mengerikan sebenarnya bila menceritakan tentang orang dulu. Ustaz, habis orang dulu salah lah Ustaz. Saya takut. Sebab saya takut terkecilkan hati tok-tok guru kita yang hebat dulu. Saya tak terbanding langsung dengan orang-orang tok guru saya yang hebat. Dan dia hebat. Bapa saya ni menghebatkan saya, menghebatkan adik-adik, sedangkan dia pun baca Quran hebat. Tapi bahasa Arab dia tak hebat, tak pandai, tapi dia boleh jadikan anak-anak semua pandai cakap Arab. Saya rasa pada saya hebat lah. Pada saya hebat. Seorang guru yang tak pandai cakap Arab, tapi dia boleh melahirkan anak-anak murid yang pandai bahasa Arab, yang pandai Quran. Jadi kita pun sama-sama juga. Moga-moga kita ni bukan tahfiz. Kan? Isteri bukan tahfiz, suami bukan tahfiz, tapi melahirkan anak-anak yang hafiz. Oh, ini hebat. Ini hebat. Tapi satu hari nanti anak kita pula melemahkan kita. Mak tak tahfiz. Apa jadi ni mak? Dia pula salahkan kita. Jadi macam tu lah. Okey. Jadi moga-moga kita ada mendoakan. Jadi insya-Allah. Tapi kita sebagai orang yang dah tahu ni, kita sampaikan. Sampaikan. Okey Ustaz. Dia dari ustazah yang mengajar dan anak-anak dari mulut. Okey. Lughatul Arabiyyah. Okey, betul. Februari asam laksa. Saya berjaya pun seharian ini hujan. KL hujan. KL sini memang straight lah hujan. Straight hujan. Johor straight hujan. Saya di Johor memang tak hujan. Hujan. Berhenti kejap. Berhenti kejap. Kita pun berhenti pun renyai. Dan kemudian nanti sambung balik hujan lebat. Besok pun tengok dari apa nama ni? Macam ni? Laman web apa? Kaji cuaca. Cuaca pun besok 100 Johor, di Johor Segamat 100% kelembapan. Maksudnya memang
pasti hujan. dia punya kelembapan tu 100%. Dia mula nanti hari Rabu depan, baru dia turun 60. Kelembapan 60, 30, 40 baru turun balik. Jadi dalam hari ini, besok, lusa, tulan 100%. 100%. Jadi kena hati-hatilah yang nak berjalan, yang nak pergi sana sini, hati-hati. Hujan yang turun. Hujan yang turun. Tutup jalan banyak. Okey, insyaAllah. Tapi paling masalahnya, saya nak pergi Segamat besok. Macam mana? Sebab muksu saya buat kerja kahwin. Muksu saya Segamat, Bukit Siput. Itulah kerja kahwin dah lama dah. Kan? Memang semua besok nak berkampung. Lepas tu malam ni semua dah berkampung. Makcik-makcik semua nak berkampung di Segamat. Tapi itulah. Allah Akbar. Saya tengah menunggu waktu je. Tengah tengok JKR Segamat. Macam mana perjalanan untuk pergi Segamat. Doakanlah. Moga-moga saya tak dapat pergi pun tak apa. Yang penting perjalanan majlis kahwin muksu saya tu jadi lancar. Dengan lancar. InsyaAllah. Jadinya, kemudian dikata bahawa sujud para malaikat kepada Adam kerana Allah. Kerana Adam. Kerana Allah yang suruh. Jadi Allah tidak membenarkan sesiapa pun menyembah selain Allah. Kerana la ilaha illallah. Serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Bahkan dia melarang menjadikan selain daripadanya di kalangan makhluk sebagai Tuhan. Ketika dia memerintahkan hamba-Nya terdiri daripada malaikat, jin dan manusia. Supaya manifestasikan ibadah dengan ini dengan cara yang zahir. Sebenarnya Allah menyuruh mereka supaya menyembahnya. Jadinya begitulah. Jadi insya-Allah di sini dia punya ayat dia, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya sujud kepada Adam, sujud kepada Adam bukan dengan niat ibadat, tapi bukan niat menyembah, tapi niat ibadat sahaja. Kerana dalam hadis Nabi SAW, ketika mana Nabi mengatakan bahawa aku pernah meminta kepada Allah bahawa supaya dapatnya manusia ni, anak ni sujud kepada bapa dia. Tapi Allah menolak. Dan juga dan aku pernah meminta semoga suami ni sujud kepada, kalaulah dia kata, Nabi pernah minta lagi hadis yang lain, kalaulah boleh, aku nak sangat minta isteri ni sujud kepada suami. Kerana kelebihan suami pada isteri. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Tapi Allah tak bagi izinkan. Maksudnya Nabi nak bagi tahu ramainya ahli neraka dalam neraka nanti kerana isteri tidak menghormati, tidak memuliakan suami. Hari ini isteri memohon kepada dalam TV, televisyen, berita, dia mohon kepada suami-suami biar jalankan tugas. Tapi kita terlupa juga. Supaya kita ingat juga. Supaya kita juga sebagai isteri, kena memuliakan suami. Dua-dua lah. Dua-dua. Kena tahu kerja kita masing-masing. Jadi wallahualam. Jadi insyaAllah. Tapi kerana apa? Nabi pernah sebut, kalaulah boleh, aku nak isteri ini sujud. Maksudnya Allah tak bagi. Maksud selepas kejadian Adam ini, tak ada siapa yang boleh sujud lagi. Tak ada siapa yang boleh sujud lagi. Melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak pernah sujud. Dengan mak bapak pun tak boleh sujud. Dengan suami pun tak boleh sujud. Dengan siapa, sultan ke, semua kita tak boleh sujud. Melainkan kita kena sujud hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insyaAllah kita sedikit lagi depan ni, banyak lagi kelebihan Adam kepada malaikat dalam bab yang sama. Sujud kepada Adam adalah ibadat. Jadi saya bawakanlah pada minggu-minggu yang akan datang, sebab panjang pula bab yang ini ni untuk ke depan. Jadi saya takut nanti bila buka yang bab ni jadi 10, nak dekat 10.40 pula dia punya cerita tajuk ni. Jadi saya bukalah kepada pertanyaan je lah. InsyaAllah ada mungkin boleh pertanyaan dalam about this message ini, ataupun nak terus unmute insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya pasal istri tadi yang sujud pada suami. Macam mana kalau suami itu jenis bukan orang yang macam menunaikan tanggung jawab seperti nafkah? Adakah kita harus menurut perintahnya, Ustaz? Maksudnya kalau dia bukanlah, maksudnya dari segi apa, menurut perintah. Dia Asyah ni masuk syurga kerana dia taat pada Fir'aun. Kerana walaupun Fir'aun itu adalah seorang Fir'aun, tetapi Allah juga memerintahkan supaya Asyah memuliakan suaminya kerana dia adalah suaminya. Suaminya. Dia tak menurut perintah, dia tak solat, itu hal dia lah. Itu dia tak begini. Tapi selagi mana dia tak memerintahkan kita kepada benda yang zalim,
Contohnya disuruh kita buat air. Itu benda yang tidak ada kena-mengena dengan kejahatan ni. Walaupun dia isap rokok, tapi disuruh kita buat air, itu tetap juga kewajiban yang wajib kita buat walaupun dia tidak menjalankan tanggungjawab dia. Itu memang maksud saya itu macam memang ni, ujian Ustaz. pada kita. Ujian pada kita. Ustaz, maksud saya, dia selalu melebihkan kepada kedua ibu bapaknya dan adik-beradiknya sehingga melalaikan tanggung jawab nafkah untuk istri. Itu hal dia lah. Itu suami kita. Itu hal dia pada kita, itu dosa dia. Tapi kita nak masuk syurga, kita kena hormat dan muliakan suami, itu lain. Cerita lain. Macam juga bapak kita lah. Bapak kita ni perangai dia begitu. Geram, degil, seokok, sedadah. Tapi kita sebagai anak tetap juga ayah kena muliakan dia. Begitulah maksudnya. Dosa dia tetap dosa. Meninggalkan, abaikan kita ni tetap berdosa. Tapi kalau kita tak menjalankan tanggungjawab kita kepada bapa kita berdosa. Dan dua-dua masuk neraka. Suami masuk neraka, kita pun masuk neraka sekali. Jadi itu adalah ujian. Sebab syurga kita, suami kita ada syurga dia. Jadi kalau suami yang jahat, tetap dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka Jahannam. Tapi isteri yang jahat juga tetap dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia jawapan saya lah. Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Moga-moga kita menjadi moga-moga kita semua Allah beri kurniakan kepada kita suami kita yang soleh dan isteri yang solehah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Lain-lain? Okay, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ni macam nak tanya. Waalaikumsalam. Boleh. Ni bab puasa sunat selepas 15 Syakban ni kan. Boleh. Kita pernah dengar tahu dulu kalau yang tak digalakkan kepada orang yang tidak mengamalkan puasa sunat. Dia tak mengamalkan puasa sunat sebelum tu. Tiba-tiba dia nak buat bulan Syakban dia nak puasa sunat lah, Isnin Khamis. Lepas tu semua tu kan. Tapi ada yang pendapat kata boleh. Ada yang kata tak digalakkan. Baru ni dalam TV pun dia keluar. Saya cuba nak kongsi dengan kawan-kawan lah. Nak tanya macam mana. Dekat TV tu apa? Dekat TV kita pasal apa? Ya? Dekat TV kata apa? Dia kata macam tu lah. Dia kata kalau orang yang biasa puasa sunat Isnin Khamis dan puasa putih, hari putih, dibolehkan sampai sebelum yang macam sehari sebelum, 2 hari sebelum tu tak boleh lah. Tapi kalau yang tak pernah buat puasa sunat, tiba-tiba bulan Syakban ni dia nak buat macam Isnin Khamis, hari putih dan Isnin Khamis selepas pada 15 tu. 15 Syakban. Tu nak minta penjelasan. Okey, insyaAllah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat banyak hadis, kesimpulan saya dapat ambil menyatakan sekali lagi bahawa puasa selepas 15 Syakban adalah dibenarkan. Sebenarnya ikutkanlah dibenarkan. Dan kerana ada hadis yang dikata bahawa puasa selepas 15 Syakban ini adalah dibenarkan kerana hadis yang melarang untuk berpuasa adalah lemah. Yang pertama sekali, kita tahu bahawa hadis yang melarang berpuasa selepas 15 hari bulan itu adalah lemah. Kan? Bercanggah dengan hadis yang sahih Nabi berpuasa sebulan. Jadi begitu lebih lagi jika seorang wanita itu ingin menggantikan puasa Ramadannya, maka ia dituntut. Ada Sayyidatina Aisyah pernah menggantikan puasa Ramadan pada bulan Syakban. Akhirnya kita boleh ambil kesimpulan bahawa kerana ada ulama yang mengambil pandangan bahawa tidak boleh berpuasa selepas 15 hari bulan, maka kalau kita tengok daripada mufti wilayah Dr. Zikri Al-Bakri, dia ambil pandangan bahawa seeloknya orang yang tak istiqamah puasa Isnin Khamis, tak istiqamah puasa 13, 14, 15, tak istiqamah puasa sebelum ni, maka adalah baiknya meninggalkan puasa pada start daripada 15 hari bulan. Boleh faham tak? Selepas daripada 15 Syakban, maka orang yang tak istiqamah, maka adalah baik baginya meninggalkan puasa. Tetapi bukan haram. Tetapi orang yang memang istiqamah daripada awal Syakban dia dah puasa, maka dia boleh meneruskan puasa sampailah Ramadan. Jadi itu kesimpulan yang saya dapat ambil. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Sebab hadis yang melarang tentang 15 Ramadan tu, ke bawah tu, itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Itu pandangan ulama diambil. Okey, dalam kitab dia tak kata dilarang, dia kata tak digalakkan. Betul, sama tu. Yang pandangan saya sama tadi. Kalau kitab Riyadhus Shalihin, kalau tengok buka yang jilid ke-6 dia kenapa? Yalah, okey, fahamlah dah. Okey, fahamlah dah.
Tapi kalau yang kata qada tak habis hang tu wajib qada lah. Qada tak boleh masuk. Qada memang wajib. Kena wajib. Nazar pun kena wajib. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Jadi wallahu a'lam. InsyaAllah. Hari kita puasa ni bila? Kita puasa putih. Kita puasa putih start hari apa? Kalau kita hari ni kalau nak puasa putih Isnin, Selasa, Rabu. Hari Isnin, Selasa, Rabu ni. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Isteri memang disuruh mentaati suami. Betul. Tapi kan ada kita dengar cerita lah, ya tak ya ke tidak lah. Zaman Rasulullah dulu pun ada juga yang bertanya, kalau suami tak membenarkan isteri pergi melawat, maknya sakit sehingga maknya pun meninggal pun tak boleh melawat, adakah itu patut diturut Ustaz? Okey, ya betul. Wajib. Sebab ada satu ni maksudnya memang kewajiban bagi isteri, bagi suami yang menuruti suaminya walaupun dia tak benarkan balik. Sebab tak benarkan balik. Tetapi suaminya itu tetap berdosa, menghalang daripada balik. Balik. Wajib kita follow, wajib ikut. Walaupun sebenarnya kita dibenci dengan adik-adik kita nanti, tapi itu memang kewajiban bagi seorang isteri. Tapi memang benda tu perit betul tu. Saya pun tak puas hati tu. Kalau saya pun nak jumpa suami, saya nak tumbuk suami dia. Itulah maksudnya. Tapi begitulah hak yang Allah bagi mutlak pada suami sebagai ujian bagi isteri. Menyebabkan akhirnya sabar je isteri dia masuk syurga Allah. Masuk syurga Allah. Dan akhirnya suami pula masuk neraka. Ini pernah diperbincangkan ulama' benda ni. Jadi memang benda ni kalau saya pun dengar cerita ni, saya pun jadi geram. Jadi geram kan. Benda ni memang masuk penjara tu orang. Saya bukan geram. Macam juga bapa, ayah ni, dia boleh menyebabkan anak derhaka kalau dia memaksa anak dia. Anak dia tak nak, dia buat juga. Tapi anak dia lawan, anak dia derhaka. Padahal bapa dia boleh lebih kurang sebenarnya. Tapi kerana diktatornya ibu, keceraikan anak kau. Dia cerai terpaksa. Dia ikut bapak dia. Tapi gini benda ni tak berapa elok lah bagi seorang mak bapak yang memaksa anak-anak melakukan satu perkara yang berat supaya taat kepada dia. Akhirnya takut-takut derhaka anak dia. Begitulah juga suami yang dibuat satu perkara yang berat sangat kepada isterinya. Takut-takut isterinya terus ingkar dan akhirnya derhaka kepada dia. Dan setelah dia masuk neraka, isteri pun tak cium bau syurga. Jadi ini memang orang tadi memang mu'ayyazubillah min zalik. Sebab tu orang yang isteri yang dapat suami macam ni ini memang kalau dia Allah uji dia supaya dia bersabar, dan moga-moga Allah ganjarkan siapa isteri dapat suami macam ni memang Allah, saya doa supaya dia suami isteri dia ni masuk syurga Allah. Masuk syurga sebab dugaan dia cukup berat. Allah. Sebab setiap ujian ni tak sama kan? Setiap ujian tak sama. Allah. Okey, insya-Allah. Sama. Setiap ujian ni tak sama. Ada orang bagi anak dia derhaka, ada orang bagi suaminya degil, ada yang bagi bapa dia, ya Allah, keras kepala, mak dia keras. Jadinya susah sampai dia ni nak bergerak sana sini pun baik, sebab mak dia ni suka mantau dia je sana sini. Macam juga suami kan memang syurga dia kan memang pada mak bapak dia lagi. Jadi memang dia lebihkan mak bapak dia lah, sebab mak bapak dia syurga dia. Yang ni kadang-kadang jadi masalah seorang. Jadi wallahu a'lam, moga-moga Allah ganjarkan setiap manusia yang diuji oleh Allah ini syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mai ada tidak apa untuk baca Al-Mulk ada ni? Yes, silakan. Okey, insya-Allah untuk kita selangi bacaan Al-Mulk kita dengan Al-Fatihah supaya sahabat-sahabat kita boleh buka surah Al-Mulk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارhamna bil Quran rahmati kami ya Allah dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini ya Allah
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء. Berikanlah Al-Quran yang kami baca, Ya Allah, pada malam ini sebagai imam kepada kami, sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami, sebagai hidayat petunjuk kami, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Di saat mana kami dilupakan, dilekakan, selalu ingatkan kami untuk kami dapat membaca Al-Quran, Ya Allah. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Di saat mana kami jahil, Ya Allah, Ya ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai, pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna tilawatal Quran, dan kami berikan kepada kami izin, Ya Allah, tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, Ya Allah, fi kulli lailah, pada setiap malam. Waj'alhu lana hujjatan, jadikan Al-Quran yang kami baca pada malam ini, Ya Allah, sebagai hujjah kepada kami, wa syafa'atan fil qabr, dan sebagai syafaat di dalam kubur, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami, Ya Allah, pasangan hidup kami, Ya Allah, isteri yang solehah dan suami yang soleh. Wa dhurriyyatina, dan anak-anak kami yang soleh solehah. Qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata, penyejuk hati kami, Ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami dan anak-anak kami imam dan juga ikutan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya karim. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Dengan perkongsian ilmu hari ini, Masya Allah, dapat membuka minda kita, dapat menambah kefahaman kita, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim Gemenul Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Sebelum saya membuat sedikit ehbaan kuliah esok, Ustaz izinkan saya membuat ehbaan untuk program Gemenul Iman yang telah dilancarkan, iaitu program Ihya Ramadan untuk tahun ini 2023 1444 Hijrah. Program selepas ini, dalam masa terdekat, kita akan mengadakan forum perdana ambang Ramadan pada 18 hari bulan 3 2023. Jadi nantikanlah, poster akan diedarkan nanti dalam grup Gemenul Iman, insyaAllah. Jadi bagi yang ingin berinfak, bagi membantu mengumpul dana untuk pelbagai program yang akan disediakan, sangat-sangat dialukan. Saya mendahului dengan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang berinfak untuk Gemenul Iman. Alhamdulillah. Jadi izinkan saya buat hibahan kuliah, Ustaz, esok. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim bin Muhammad Noor dengan bacaan surah Yasin, Hizib Al-Bahar, Sawat Mubin, doa dan tazkirah. 8.15 pagi, kuliah duha bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. 5.15 petang, kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Imam Muhammad Farid bin Sya'ri dengan hadis 40 Imam Nawawi. Pada pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. Dan 9.15 malam, kuliah isyak kita bersama dengan Ustaz pilihan, InsyaAllah. Dengan ini saya mewakili Gemenul Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asalamah wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.